Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Apa khabar murid-muridku semua? Okey, hari ini merupakan hari pertama untuk kelas Ustazah. Okey, kelas. Okey. Sebelum kita mula kelas, okey, kena buat apa? Mestilah yang pertama ialah niat belajar. Yang kedua, kena sediakan peralatan untuk start belajar tu lah. Peralatan pensel ke, kertas ke, apa yang Ustazah suruh sediakan lah. Teks ke, okey. Yang ketiga ialah baca doa. Okey, baca doa belajar macam mana? Ingat lagi tak? Mesti dah lupa ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Lepas tu doa kesejahteraan untuk ibu bapa. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey. Doa elak wabak penyakit. Awak selalu dengar kan dekat iklan TV tu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu ialah doa untuk elak wabak penyakit. Selalulah amalkan doa ni. Okey, amin. Amin ya rabbal alamin. Okey kelas, jom kita mula sekarang kelas kita. Okey, jom. Okey, kita buat ulang kaji sains, ulang kaji part 2020, PAT 2020. Ni yang tahun lepas, soalan tahun lepas punya. Soalan akhir tahun. So kita ulang kaji sama-sama. Okey. Okey, ya, soalan bahagian A, objektif ada 30 soalan. Markah dia ialah 60 markah. Satu soalan tu 2 markah. Okey. Next. Okey, soalan pertama. Awak boleh rujuk kertas yang Ustazah bagi tu, rujukan. Okey, soalan pertama, yang manakah bukan benda hidup? Kalau boleh, saya nak tulis dekat buku ni. Soalan pertama, yang manakah bukan benda hidup? Okey, agak-agak apa jawapan dia? Ramai yang jawab ikan kan? Ikan tu dia bernafas dalam air. Tu bermakna dia ialah benda hidup. So kita tengok kenapa jawapan dia. Alah, nak kecilkan sikit Ustazah punya ni. Okey, kenapa jawapan dia ialah B, gunting. Kat sini ada jawapan A, ayam. C, penyu. D, ikan. Okey, cuba ingat balik ciri benda hidup. Ciri benda hidup memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membiak, membesar. Ciri benda hidup. Sebab tu jawapan dia ialah gunting. Gunting tidak perlu air, tidak perlu makanan. Dia tak payah makan, dia dah kenyang dah gunting. Dia makan kertas je. Yang kedua, gunting tidak bernafas. Yang ketiga, gunting tidak bergerak, melainkan kita yang buat dia gerak. Dia tak akan bergerak sendiri. Kalau dia bergerak sendiri tu takutlah sikit, kan? Gunting tu berantulah kot. Okey, membiak. Yang keempat, membiak. Membiak ni ialah ciri benda hidup. Gunting tak membiak. Kalau dah rosak buang kan. Yang last sekali, membesar. Gunting tak membesar. Dia kena pergi kedai cari yang kecil, yang besar, yang sederhana. Yang paling besar pun ada. Gunting ialah bukan benda hidup. So soalan ni dia nak bukan benda hidup. Okey, soalan kedua. Kita tengok soalan kedua. Alamak, asyik pergi. Tengok soalan kedua. Gambar apa ni? Okey, baca soalan dia. Apakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah 1 di atas? Ni. Ni ialah apa jawapan dia? Siapa yang jawab
harimau, zirafah, kambing. Okay, kita tengok jawapan dia. Alah, tak nampak pula gambar Ustazah kat sini. Okey, jawapan dia ialah A. Kuda. Kat situ ada sertakan sekali gambar. Gambar zirafah macam mana. Gambar harimau macam mana rupa dia. Sorry. Ni zirafah, harimau. Ni kambing. So jawapan dia ialah kuda. Kena jawab berdasarkan soalan. Apakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ni ialah seekor kuda. Okey, soalan nombor 3. Manusia melihat menggunakan untuk melihat kena guna. Okey, kita nak jawapan dia. Kena guna. So jawapan dia ialah mata. Ni mata. Nak melihat kena guna mata. Ingat tak kita belajar deria manusia. Okey. Andai kata jawapan dia telinga. Ni telinga. Jawapan hidung. Ni hidung. Jawapan tangan. Ni tangan. Semua ialah hidung untuk hidu bau. Telinga untuk mendengar. Tangan untuk sentuhan. Okey. Tengok soalan nombor 4. Okey. Rajah menunjukkan murid-murid berada di luar bilik sains. Apakah yang patut dibuat? Tengok gambar rajah ni. Dia tengah buat apa tu? A. Terus masuk ke bilik sains. B. Tunggu kebenaran guru. C. Berebut masuk bilik sains. D. Bermain bersama-sama. So, kita tengok jawapan dia. So, ingat lagi tak? Kita belajar peraturan bilik sains. Ada 5 kat sini nota peraturan bilik sains. Yang pertama, beratur sebelum masuk bilik sains. Yang kedua, bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar. Minta kebenaran guru sebelum masuk ke bilik sains. Dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik sains. Dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. So jawapan dia tunggu kebenaran guru. Ya, gambar rajah ni bilik sains dia beratur dekat luar bilik sains. Sebelum nak masuk bilik sains tu kena minta kebenaran guru. Guru kata masuk baru boleh masuk. Okey. Soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah benda bukan hidup? A tu gambar apa? B gambar apa? C gambar apa? D gambar burung. A cendawan, B baldi, C bayi, D ialah burung. Notification ni sibuk lah. Okey, tengok jawapan dia. Jawapan dia ialah yang manakah benda bukan hidup. Tadi soalan nombor 1 dia nak ciri benda bukan hidup juga kan? Jawapan dia gunting. Yang ni mana? Benda bukan hidup. Sama macam tadi kat ciri benda bukan hidup ialah tidak memerlukan air dan makanan, tidak bernafas, tidak bergerak, tidak membiak, tidak membesar. So jawapan dia ialah B baldi. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Berikut adalah ciri-ciri benda hidup. Dia bagi satu apa? Penerangan lah kan. Info, bergerak, membesar. Tu ialah ciri benda hidup.
Apakah ciri lain bagi benda hidup? Kita dah belajar kan? Apakah ciri lain bagi benda hidup? Dekat buku teks ada. Okey, boleh buka buku teks. A. Bernafas. B. Manis. C. Panas. D. Sejuk. So, kita nak jawapan dia. Apa jawapan dia? Jawapan dia ialah A. Bernafas. Ciri benda hidup tadi ingat tak? Memerlukan air dan makanan. Bernafas, bergerak, membiak, membesar. So dekat jawapan A, B, C, D tu ialah ada ciri benda hidup bernafas. Manis tu deria. Panas pun deria. Sejuk pun deria manusia. Okay, next. Next soalan ke 7. Apakah kegunaan bahagian kura-kura yang ditunjukkan itu? Tajuk apa ni? Tajuk haiwan. Dia bagi jawapan A, menyimpan air. B, melindungi diri. C, perhiasan. D, terbang. Ni gambar kura-kura. Gambar kura-kura. So, dia tunjuk anak panah dekat cangkerang tu. Dia pun tanya, kegunaan bahagian kura-kura yang ditunjukkan itu untuk apa? So, kita nak jawapan dia. Okey, jawapan dia ialah B, melindungi diri. Dalam bab kepentingan bahagian tubuh badan. Awak boleh buka buku teks, muka surat 46. Kulit keras untuk mempertahankan diri. Dalam buku teks ni tunjuk gambar rajah buaya. Buaya pun ada kulit keras. Kulit keras buaya ni untuk mempertahankan diri. Sama juga dengan kura-kura. Dia untuk mempertahankan diri. Macam landak tu. Dia ada duri-duri tu pun untuk... Duri dia tu untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Okey, next. Soalan yang ke-8. Rajah menunjukkan 2 jenis tumbuhan. Pokok apa tu? Apakah persamaan tumbuhan itu? A, tidak berbunga. B, akar tunjang. C, urat daun selari. D, urat daun jejala. Okey. Yang pertama pokok kelapa, pokok tebu. Apa yang awak jawab hari tu? Ramai yang salah ni soalan ni. Famous ni. Kita belajar tajuk tu tumbuhan. Ingat tak? Dekat buku teks. Muka surat berapa? Tajuk tumbuhan. Muka surat 51. So, dekat sini dia tanya persamaan tumbuhan, 2 tumbuhan tersebut. Pokok kelapa dengan pokok tebu. So, jawapan yang diberi ialah urat daun selari. Ya, persamaan dia ialah urat selari dan juga akar serabut. Dia ada 2, yang perbezaan dia ada 2, pokok kelapa berkayu dan juga berbunga. Manakala pokok tebu, dia tidak berkayu dan juga tidak berbunga. Persamaan dia ialah urat selari dan juga akar serabut. Okey, next soalan. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan. Ini soalan yang ke-9. Apakah nama tumbuhan di atas? A, pokok kelapa. B, pokok durian. C, pokok paku pakis. D, pokok pisang. Tengok jawapan dia. So, jawapan dia ialah D, pokok pisang. Pokok kelapa. Tengok gambar rajah pokok kelapa kat sebelah ni. Ni. Pokok kelapa ni. Pokok kelapa, pokok durian macam mana, pokok pakis macam mana. Ni pokok pisang. Okey, next soalan yang ke-10. Objek manakah yang menggunakan magnet? Okey, A, B, C, D. A tu gambar rajah jam. B, gambar rajah pampers. C, gambar rajah catur. D ialah gambar rajah pasu. Okey, kita tengok jawapan dia.
Apa jawapan dia? Jawapan yang diberi ialah jawapan A, B, C, D ialah C. Okey. Okey, magnet ni kita belajar tajuk magnet, tajuk yang ke-7. Muka surat 61. Boleh buka buku teks muka surat 61. 61, 62, 63. Magnet. Magnet ni maksud dia logam. Logam yang dipanggil sebagai besi berani. So kalau besi-besi dekat magnet tu sama-sama dia, dia kena dengan kutub dia, dia akan ada mempunyai medan magnet yang boleh menarik besi ke arahnya. Kutub dia ada 2 kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Okey, bentuk magnet ni kita belajar ada berapa bentuk magnet? Ada 6. 1 bar, magnet bar, yang kedua magnet silinder, yang ketiga magnet ladam, yang keempat bentuk U, yang kelima magnet bentuk butang, magnet cincin yang keenam. Itu ialah jenis-jenis magnet atau dipanggil bentuk magnet. So soalan nombor 10 ni, kenapa jawapan dia catur? Saya pun tak ada contoh catur tu. Dia ada satu magnet dekat bawah tu, bila letak tu dia terus melekat dekat situ. Terus melekat dekat papan catur tu. Biasa apa lagi yang kita tengok magnet? Macam contoh tag nama cikgu awak tu. Tu pun ada magnet. Kita dah belajar dah tahun lepas. Okey. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Setakat tu sahaja. Okey. Yang buku tulis tadi, saya nak awak sambung soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis soalan dan tulis jawapan dia yang betul je. Tak payah tulis gambar, tak payah lukis semua, tak payah. Buat kalau jawapan dia A, A. Kalau jawapan dia B, B. Buat macam tu. Okey, awak boleh rujuk pada video. Video ni boleh tengok ulang-ulang. Seperti nak tengok banyak kali macam mana sampai awak faham. Okey, dah siap? Boleh hantar ni pada saya. Okey? Okey. Sekian, terima kasih. Sambung lagi soalan 11 sampai 30 pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jaga diri.